Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar anak-anak pelajar tahun 2 Kafah Al-Fatih Education Center Kota Sas, Kuantan, Pahang? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. Amin ya Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, pada hari ini untuk mata pelajaran sirah kita akan pergi tajuk yang pertama, iaitu penyesuaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kamu tengok tu muka surat 16. Dalam slide itu ada tulis muka surat 16. Di mana atas sudah tulis unit 1 penyesuaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dekat situ dia ada bagi gambar tu, gambaran. Dia kata kat situ kampung penyesuaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gambaran tu, gambaran kota Mekah pada zaman dulu. Gambaran rumah orang Arab pada zaman dulu tu, padang pasir, gunung ganang, bukit, rumah-rumah yang dibuat daripada batu bata. Ada pokok kurma macam itulah, rumah yang dibuat daripada pasir. Itu adalah gambaran. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita pergi perangkai yang pertama, muka surat 16 tu. Dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari kabilah Quraisy, iaitu suku Arab daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Baginda dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ibu Nabi menyusukan Nabi selama 3 hari sahaja. Mereka berpendapat bahawa udara di kota Mekah tidak sesuai untuk ibu menyusukan anaknya. Jadi seperti mana yang kamu tahu, dalam sirah tahun 1 kita dah belajar Nabi Muhammad ini asal daripada kabilah Quraisy, iaitu suku Arab, orang Arab. Nabi ni Quraisy, orang Arab, lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, keturunan Nabi Ismail. Dan ibunya, siapa ibunya itu? Aminah binti Wahab ni. Dia hanya menyusukan Nabi beberapa hari sahaja, selama 3 hari sahaja. Kerana apa? Kerana mereka berpendapat bahawa udara di kota Mekah tidak sesuai untuk ibu-ibu menyusukan anaknya. Maksudnya udara di kota Mekah pada masa itu kotor, maka tidak sesuai lah untuk ibu-ibu menyusukan anaknya. Okay, jadi kita tengok perangkai yang kedua, masih lagi muka surat 16 tu. Mereka menunggu ibu susuan yang datang dari kawasan perkampungan untuk menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udara di tempat tersebut lebih segar dan bersih. Penduduk kampung yang terkenal dalam hal menyusukan bayi ialah kabilah Bani Sa'ad. Jadi disebabkan kota Mekah pada masa itu udaranya tidak baik, udaranya kotor, tercemar, maka ibu-ibu yang ada baby yang ingin menyusukan anak pada masa itu mengambil keputusan ingin mengambil ibu susuan yang datangnya daripada kabilah Bani Sa'ad. Jadinya apa yang kamu perlu tahu kat sini, pada zaman itu yang melakukan pekerjaan selaku ibu susuan ni adalah datangnya daripada kabilah Bani Sa'ad. Kabilah Bani Sa'ad ni cukup terkenal dalam pekerjaannya menyusukan anak, menjadi ibu susuan. Jadi kita tengok muka surat 17. Okey, kamu tengok muka surat 17 tu. Okey, muka surat 17 tu dikata apa sambungan dia? Sementara menunggu kedatangan ibu susuan, Aminah telah memberikan bayinya kepada Thuwaibah Al-Islamiyah. Thuwaibah Al-Islamiyah ialah hamba kepada Abu Jahal. Beliau adalah kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kamu perlu hafal kat sini, apa yang kamu perlu ingat adalah ibu susuan Nabi yang pertama, ibu susuan sementara Nabi yang pertama adalah Thuwaibah Al-Islamiyah. Saya ulang sekali lagi, Thuwaibah Al-Islamiyah. Kamu kat rumah ikut yang tengok video ni, Thuwaibah Al-Islamiyah. Itu adalah ibu susuan sementara Nabi. Sebab dia pun susu Nabi ni tak lama, sekejap je. Tapi apa yang kamu perlu ingat, dia adalah Thuwaibah Al-Islamiyah dan dia adalah hamba kepada Abu Jahal. Tapi dia adalah kerabat, dia adalah keturunan Nabi Muhammad juga. Okay, yang seterusnya masih lagi muka surat 17. Dia kata apa kat situ? Thuwaibah Al-Islamiyah menyusukan Nabi selama beberapa hari sahaja. Namun beliau tetap menjaga hubungan baik dengan baginda. Setelah dewasa, baginda tetap mengingati ibu susuannya
walaupun Suhaibah Al-Islamiyah telah meninggal dunia. Jadi dekat sini walaupun Suhaibah Al-Islamiyah ni adalah ibu susui Nabi yang pertama, tetapi Suhaibah Al-Islamiyah pun tidak menyusukan Nabi ni lama. Dia hanya menyusukan Nabi dalam beberapa hari sahaja. Tetapi apabila Nabi dewasa, dia tetap menghargai, dia tetap bersyukur, dia tetap mengucapkan terima kasih kepada Suhaibah Al-Islamiyah ni, kerana pernah menyusukan dia waktu dia baby dulu, waktu dia kecil dulu. Walaupun Suhaibah Al-Islamiyah ni dah meninggal dunia masa Nabi dewasa, masa Nabi dah besar, tetapi Nabi ni tetap menghargai jasa dan pengorbanan Suhaibah Al-Islamiyah kerana sudi menyusukan dia masa dia kecil dulu. Yang seterusnya, masih lagi muka surat 17. Tujuan Nabi Muhammad SAW dihantar ke kawasan pedalaman ialah supaya baginda dibesarkan dalam persekitaran semula jadi yang segar dan bersih serta jauh daripada kesibukan kota Mekah. Kehidupan di kawasan pedalaman boleh membentuk ketahanan jiwa dan tubuh badan yang sihat. Di sana juga boleh membentuk pemikiran baginda yang kuat dan mampu berdikari. Hal ini menjadikan baginda fasih berbahasa Arab. Jadinya tujuan Nabi dihantar ke pedalaman ni, selain daripada disebabkan kawasan pedalaman ni udaranya baik, udaranya bagus, ataupun dihantarnya tadi kerana ingin menyusukan, kerana ingin mendapatkan ibu susuan. Antara salah satu faktor lagi, antara salah satu sebab lagi kenapa Nabi Muhammad dihantar ke pedalaman adalah supaya Nabi ni dibesarkan dalam persekitaran semula jadi, yang bukannya dibesarkan dalam kesibukan kota Mekah. Dan juga kawasan pedalaman ini dapat membuatkan Nabi ni berdikari. Ketahanan jiwa Nabi ni lebih kuat dan tubuh badan Nabi sihat, dan Nabi dapat berdikari. Nabi pandai buat semua benda sendiri, tidak bergantung kepada ahli keluarganya. Dan yang seterusnya adalah hal ini juga disebabkan Nabi ni duduk dalam pedalaman, akhirnya bahasa Arab Nabi ni lebih fasih, lebih jelas, lebih bagus. Macam kita bahasa Melayu, kalau kita inilah biasalah dia peringkat usia kamu ni, kadang-kadang terlalu bahasa Inggeris itu bagus, tetapi kalau terlalu mengagungkannya sangat, ada setengah pelajar, setengah budak dia jadi bahasa Melayu tu pula jadi bahasa kedua dia. Dia tak pandai bahasa Melayu. Makan pun dia tak tahu benda apa bahasa Melayu. Duk eat je semua. Jadinya Nabi ni macam ni. Nabi ni kerana dia orang Arab, dia nak bahasa Arab dia bagus, jadi kawasan pedalaman ni membuatkan Nabi ni fasih berbahasa Arab. Macam kita orang Melayu duduk dalam persekitaran orang Melayu, mak ayah kita Melayu, banyak kan cakap Melayu, percakapan yang betul, insya-Allah bahasa Melayu kita pun bagus. Jadi kamu tengok muka surat 18. Jadi untuk muka surat 18 tu ada aktiviti. Jadi saya nak kamu buat aktiviti 2 saja. Di mana dia kata jawab soalan yang berikut dalam buku latihan. Jadi kamu ada 2 solution, kamu ada 2 pilihan. Sama ada kamu nak buat dalam kertas lain dulu, dapat buku latihan baru tampan, ataupun kamu nak tunggu buku latihan dapat. Kalau kamu tak nak tangguh kerja, kamu jawab je dulu dalam kertas kacang ke, dalam kertas A4 ke. Nanti pihak kafar dah bagi buku latihan, kamu tampal sahaja. Tapi kalau kamu nak tunggu buku latihan pun boleh. Jadi kamu jawab yang nombor 2 sahaja. Nombor 1 tu tak payah, yang murid dikendaki mencari maklumat nama dan tarikh lahir ibu masing-masing tu, yang tu tak perlu. Cukuplah kamu tahu nama mak kamu siapa, birthday mak kamu bila, tu cukup kamu tahu. Yang paling penting tugasan yang kedua tu, yang A sampai D tu. Dia tanya kat situ, apakah tujuan Nabi Muhammad SAW dihantar ke kawasan pedalaman? Apa tujuannya tadi saya kata? Untuk dapatkan udara yang baik. B tu dia tanya, mengapakah ibu kandung masyarakat Arab tidak menyusukan bayi mereka? Mengapa ibu kandung masyarakat Arab tidak menyusukan bayi mereka? Kerana kawasan pengudaraannya tidak baik. Ada dalam petikan tu, kamu boleh cari jawapan kat situ. Apakah nama kabilah yang terkenal dalam menyusukan bayi? Apa dia? Bani Sa'ad. Yang D tu, siapakah nama ibu susuan sementara Nabi Muhammad? Siapa dalam kisah ni yang saya suruh hafal tadi? Hamba kepada Abu Jahal. Siapa? Suhaibah Al-Islamiyah. Jadi kamu jawab A, B, C, D tu kamu jawab. Kamu salin soalan, kamu cari jawapan dalam teks ni, teks yang atas ni. Jawapan ada dekat muka surat 16 dan juga 17. Kamu cari jawapan kat situ, kamu tulis saja kat bawah dia. Betul, kamu gariskan. Macam biasalah. Jadi kita sambung unit 2. Muka surat 19 tu.
Okey, di mana dia kata kat situ kisah sepanjang penyesuaian Nabi dengan Halimatun Sa'diyah. Okey, jadi mesti kamu pelik. Tadi kata ibu sesuai Nabi Suhaibah al-Islamiyah. Kali ini Halimatun Sa'diyah pula. Okey, jadinya seperti mana yang kamu kena tahu. Seperti yang apa yang kamu perlu tahu, ibu sesuai Nabi ni ada dua. Ibu sesuai Nabi sementara Suhaibah al-Islamiyah. Yang lama menyusukan Nabi tempoh dalam 2 tahun adalah Halimatul Sa'diyah. Okey, jadi kita tengok muka surat 19 tu dia kata apa? Wanita di kalangan kabilah Bani Sa'ad. Masih lagi kabilah Bani Sa'ad. Kerana apa? Kerana kabilah Bani Sa'ad ni yang terkenal dalam penyusuan bayi. Okey, jadi wanita di kalangan kabilah Bani Sa'ad telah datang untuk memilih bayi bagi disusukan. Mereka memilih bayi yang mempunyai bapa sahaja. Hal ini kerana sekiranya anak susuan adalah anak yatim, sudah tentu ganjaran yang diperoleh sedikit sahaja. Jadi fahaman mereka pada ketika itu, okey, apabila wanita-wanita ibu susuan daripada Bani Sa'ad ni datang, mereka akan pilih baby, mereka akan pilih bayi yang ada ayah. Kerana kalau ada ayah, upahnya banyak, ganjarannya banyak. Ganjaran itu ikutlah wang ringgit ke, haiwan ternakan ke, hasil tanaman ke, tak kisah, betul upah dia menyusukan anak tu banyak. Kalau baby yang tak ada ayah macam Nabi Muhammad ni, yang mana yang kamu tahu Nabi Muhammad ni ayah dia meninggal ketika dalam kandungan lagi, maka upah dia sikit. Tetapi Halimatun Sa'diyah ni Allah gerakkan hati dia. Okey, kita tengok perenggan yang kedua. Okey. Okey, ni nama penuh dia. Halimah binti Abi Zawib adalah nama sebenar Halimatun Sa'diyah. Okey, yang tu cukuplah sekadar info. Nama penuh itu kamu cukup sebagai info kamu saja, tapi yang kamu perlu ingat, yang kamu wajib ingat adalah Halimatul Sa'diyah sahaja. Okey. Masih lagi muka surat 19 tu. Okey, dia kata Halimatul Sa'diyah telah mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibawa pulang bersama teman-teman yang lain untuk disusukan. Jadi kawan-kawan Halimatun Sa'diyah ni, ibu susuan yang lain, semuanya ambil baby yang ada ayah kerana upah yang tinggi. Tetapi Halimatun Sa'diyah ni dia berani ambil risiko, dia ambil Nabi Muhammad yang mana anak yatim yang tiada ayah. Tetapi dia yakin Nabi Muhammad ni, Allah gerakkan hati dia, dia yakin dengan ambil Nabi Muhammad ni ada sesuatu balasan yang lebih, ataupun ganjaran yang lebih lagi daripada ibu susuan lain dapat. Allah gerakkan hati dia untuk ambil Nabi Muhammad. Okey, jadi kita tengok muka surat 19 tu lagi. Dia kata apa? Halimatun, perangkat yang ketiga tu, Halimatul Sa'diyah telah menceritakan bahawa semenjak menyusukan Nabi, beliau merasakan mendapat rahmat. Ternakan kambingnya semakin bertambah dan mengeluarkan susu yang banyak. Jadinya dia tahu, dia dapat rasakan walaupun Nabi Muhammad disusukan Nabi Muhammad anak yatim ni, upahnya tak banyak, tetapi Allah balas daripada rezeki yang lain, di mana dia rasa dia dapat rahmat, di mana haiwan ternakan dia, kambing, semakin membiak, semakin beranak pinak, susu kambing pun jadi banyak. Jadi dia rasa ini adalah hasil daripada dia jaga Nabi Muhammad, hasil daripada dia susukan Nabi Muhammad tu tadi. Masih lagi muka surat 19. Selama 2 tahun tinggal di kampung Halimatun Sa'diyah, baginda selama 2 tahun tinggal di kampung Halimatun Sa'diyah, baginda membesar dengan cepat dan memiliki tubuh badan yang sihat. Setelah cukup 2 tahun, baginda dibawa kepada ibunya untuk sementara waktu bagi mengelakkan terkena wabak penyakit. Baginda dibawa semula ke kampung untuk mendapat udara yang segar dan bersih. Jadinya 2 tahun Nabi Muhammad ni dekat kampung Halimatun Sa'diyah, baginda ni membesar dengan cepat dan memiliki tubuh badan yang sihat. Kerana apa? Kerana dia dapat susu ibu yang baik, dan juga pengudaraan kawasan sekitarnya, environment yang dekat kampung Halimatun Sa'diyah tu, dekat kabilah Bani Sa'ad ni bersih. Jadinya cepatlah membesar pun dengan sihat. Tetapi setelah cukup 2 tahun, Nabi ni dipulang semula kepada ibunya Aminah. Kerana dekat kampung Bani Sa'ad, kabilah Bani Sa'ad pada masa itu, dekat kampung Halimatun Sa'diyah pada masa itu adanya wabak penyakit. Tetapi lepas wabak penyakit itu dah habis, Nabi Muhammad ni dah hantar semula ke perkampungan Halimatun Sa'diyah. Jadi kita tengok muka surat 20. Okey, muka surat 20 tu dia kata apa? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 3 tahun, saudara angkatnya berlari mendapatkan ibunya Halimatun Sa'diyah sambil menangis dan berkata, "Saudaraku yang dari Quraisy telah diambil oleh 2 orang lelaki berpakaian putih. Dia dibaringkan, dadanya dibedah
dan keluarkan sesuatu dari dalam dirinya. Dadanya turut disucikan dengan air dan kemudian lelaki tersebut terus pergi. Kejadian tersebut dinamakan syaqqus sadri. Okey. Jadinya masa Nabi ni 3 tahun tengah Nabi bermain dengan kawan-kawan dia, jadinya saudara angkat dia ni, maksudnya kawan-kawan ni, saudara angkat Nabi Muhammad ni, dia berlari mendapat kalimatun sa'diyah. Dia cerita apa kalimatun sa'diyah? Dia kata Nabi ni dia datangi 2 orang lelaki berbaju putih. Dia tangkap Nabi ni, dia belah dada Nabi ni, dia bawa keluar dada Nabi ni, dia suci kekotoran dalam hati Nabi ni dengan air. Ada riwayat yang mengatakan air itu adalah air Zam-Zam. Jadi apa tujuan 2 lelaki berbaju putih ni buat demikian? Kerana apa? Kerana kita tengok perangkaian yang terakhir tu, kerana hikmah kejadian tersebut ialah sebagai persediaan awal kerohanian baginda untuk bersifat maksum. Maksum ialah terpelihara daripada sebarang kesalahan dan terhindar daripada melakukan sebarang dosa. Jadinya apabila Nabi ini dadanya dibelah, hatinya dibawa keluar, disucikan dengan air Zam-Zam, jadi hati Nabi ni bersih. Jadi bila hati Nabi ni bersih, Nabi tak adalah sifat dengki, sifat nak marah ke orang, sifat benci ke orang. Tak ada. Bukan macam kita manusia biasa ni, mudah nak marah ke orang, mudah benci ke orang, mudah tak suka ke orang, mudah mengata ke orang. Nabi ni disebabkan dia nak diangkat jadi Nabi, dia nak diangkat menjadi Rasul, maka 2 lelaki ini adalah 2 malaikat sebenarnya. 2 malaikat utusan Allah dihantar untuk menyucikan hati Nabi ini. Barulah Nabi ini menjadi maksum, iaitu maksum ni apa? Nabi ni tidak ada dosa. Nabi ni dilahirkan menjadi seorang manusia yang tidak ada dosa, di mana dosa sebelum dan juga selepas. Sebelum kelahiran pun tak ada dosa, tengah hidup pun tak ada dosa, lepas Nabi wafat pun tak ada dosa. Di mana dosa Nabi ni diampunkan. Dan Nabi ni tak buat dosa pun sebab hati dia dah bersih, disucikan oleh 2 malaikat tu tadi. Jadi berakhirlah tajuk ibu susuan Nabi. Jadi kesimpulannya dekat sini yang kamu perlu tahu adalah ibu susuan Nabi ada 2. Yang pertama tadi Thuwaibah al-Islamiyah, tetapi sekejap saja menyusukan Nabi. Yang paling lama dan tempoh 2 tahun adalah Halimatul Sa'diyah. Kedua-dua ni datangnya daripada kabilah Bani Sa'ad. Itu adalah poin penting yang kamu perlu tahu. Dan sebab apa ibu-ibu di kota Mekah, Aminah tidak menyusukan Nabi Muhammad? Kerana udara di kota Mekah tidak baik, tidak bagus, udaranya kotor. Okey, jadi berakhirlah tajuk penyusuan Nabi Muhammad ni. Jadi ada satu lagi latihan. Okey, kamu tengok muka surat 21 tu, pun sama nombor 2. Nombor 1 tu tak perlu, yang murid dikenaki menceritakan ucapan tu tak perlu, saya tak suruh kamu buat. Kamu tengok yang kedua tu, dia kata isi tempat kosong dengan jawapan yang betul dalam buku latihan. Jadi kamu ada 2 solution juga macam latihan yang tadi, sama ada kamu nak jawab dulu dalam kertas dapat buku latihan tampal, ataupun kamu tunggu buku latihan dapat. Tapi kalau kamu tak nak tangguh buat kerja makin lama makin banyak, maka kamu jawab je dulu. Jawapan kedua-dua soalan tu tadi ni ada dalam teks ni. Kalau soalan yang muka surat 18 ni ada dekat 16 dan 17. Kalau soalan muka surat 21 ni, nombor 2 muka surat 21 ni, yang ABC tu, jawapannya ada dekat muka surat 19 dan juga 20. Jadi dia kata apa kat situ A tu? Saya tolong baca. Dia kata nama ibu susuan Nabi Muhammad ialah kalau yang tadi Thuwaibah al-Islamiyah dalam peristiwa yang kedua ni siapa ibu susuan Nabi yang paling lama sekali dan tempoh 2 tahun? Siapa dia? Halimatul Sa'diyah. Okey, yang B tu dia kata apa? Tempat kosong ialah terpelihara dan terhindar daripada sebarang dosa. Apa dia tadi? Maksum. Nabi ni orangnya maksum, tidak ada dosa. Okey, yang C tu dia kata apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur berapa tahun ketika berlakunya syaqqus sadri? Berumur 3 tahun. Jadi kalau kamu terlepas perbincangan kita, jawapan yang saya bagi tadi, kamu boleh cari jawapan dalam muka surat 19 dan juga 20. Okey, jadi berakhirlah tajuk penyusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi sebarang kekurangan saya mohon maaf. Dan jika ada persoalan, kamu boleh tanya melalui grup WhatsApp. Saya akan jawab dekat situ. Jadi akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.